Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة مقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, baiklah. Cikgu nak maklumkan bahawa pada kali ini PDPR pada sekarang ni lah, PDPR online ni sedang dirakam. InsyaAllah dah siap rakaman ni, nanti cikgu uploadkan di YouTube sebagai rujukan untuk kamu membuat ulang kaji topik-topik yang telah pun dipelajari, insyaAllah. Ya. Okey, baiklah. Pada pagi ini kamu semua akan belajar tajuk yang berkaitan dengan nisbah dan kadaran, ya. Nisbah dan kadaran. Ini tajuk topik kita pada ini. Nisbah satu, kadaran satu. Dia benda yang sama. Benda yang sama, dia ada perkaitan, dia ada pertalian. Cuma nama je. Okey, baik. Jadi untuk kamu tahu dan untuk kamu lebih faham apa yang kita nak belajar pada pagi ini, cikgu jadi di hadapan paparan kamu di whiteboard tu, cikgu dah senaraikan objektif pembelajaran yang bakal kamu dapat semasa sesi PDPR dijalankan. Okey, pertama, kebahagiaan doa kita dah selesai tadi kan. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, dan kita akan ada beberapa tujuh. Walaupun kamu nampak banyak, sebenarnya benda ni sekejap saja. Benda ni adalah orang cakap kata poin yang kecil-kecil saja. Cuma cikgu senarai nampaknya banyak. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan agenda yang kedua, iaitu kita pergi ke objektif yang kedua, iaitu kita akan membuat hafalan sifir. Okey, kita akan membuat hafalan sifir. Okey, baik. Jadi cikgu nampak ada yang baru masuk namanya tadi. Okey. Tak ada lah. Mana tadi? Syekh Haikal. Timbul. Okey, baik. Syekh Haikal lah. Assalamualaikum Syekh Haikal. Waalaikumsalam, cikgu. Siapa ni sebenarnya ni? Nama siapa ni? Syekh Fazil ke? Syekh Fazil. Nanti Syekh Fazil tulis nama sebenar dekat ruang chat, ruang sembang. Sebab cikgu tak nampak, cikgu tengok Syekh Haikal ni adik awak ni kan. Mungkin awak Syekh Fazil tuliskan itu. Nama sebenar kamu punya kelas. Okey, baik. Sambil-sambil Syekh Fazil tulis. Okey, cikgu nak Syekh Fazil lah. Boleh Syekh Fazil hafal, bacakan sifir 6. Boleh Syekh? Syekh? Takut Syekh Fazil. Syekh Fazil ada? Dah cikgu tegur kita dah senyap lah. Okey, baik. Okey, Nafis lah. Okey, Nafis. Sila Nafis, sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. 54. Terima kasih Nafis atas perkongsian hafalan sifir. Okey, baik. Cikgu nak cari lagi. Amirul Iman. Amirul ada Amirul. Amirul, mohon respon Amirul. Amirul? Hello? Okay, Amirul. Sifir Amirul, sedia? Amirul dia dengar tu. Okey, baik Amirul. Okey, sifir 7 Amirul. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Cikgu dengar. Tapi suara kamu tu kecil-kecil apa ni? Jauh-jauh apa. Okey, terima kasih Amirul. Terima kasih. Baiklah. Jadi ada lagi. Okey, Iqbal Hakim. Iqbal Hakim, mohon respon. Iqbal Hakim. Hello, Iqbal Hakim.
Iqbal Hakim. Okey, Adli Adam. Hello. Hello, okey, baik. Cikgu sekarang sifir 8. Hafal? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Okey, terima kasih. Terima kasih Adli Adam. Okey, baik. Jadi cikgu ucap okey, ada lagi satu lagi kita nak test yang terakhir sifir 9. Okey, sifir 9 Nur Asrin. Nur Asrin siapa sebenarnya ni ya? Jadi Nur Asrin mohon respon. Nur Asrin Abu Talib. Hello? Tak ada. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan kepada agenda yang ketiga. Okey, baiklah. Sekarang kita akan masuk kepada objektif pembelajaran yang utama. Yang tadi objektif juga, cuma agenda senarai saja. Okey, baik. Jadi yang kedua tadi sifil dah selesai. Okey, baik. Kita akan pergi yang ketiga. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nisbah dan kadaran? Baik, sebelum tu cikgu nak kamu rujuk kepada buku teks. Okey, cikgu nak kamu pergi rujuk kepada buku teks muka surat 157. Okey, 150 unit 10 muka surat 157. Okey. Okey, ini adalah tajuk yang akan kita belajar pada pagi ini. Okey dah, jumpa dah. Okey, baiklah. Apakah yang dimasukkan dengan nisbah dan juga kadaran? Cuba kamu perhatikan pada muka 157 tu, kamu jumpa tak cerita seekor anak harimau, seekor harimau robot. Jumpa tak? Nampak tak? Harimau Nampak. robot. Ada jumpa. Okey, kat situ dia ada tulis tentang cas minda. Okey, baik. Jadi cas minda itu dia menerangkan maksud apa itu yang dikatakan nisbah. Boleh? Boleh. Okey, jadi kat situlah maksudnya nisbah. Kalau perhatikan buku teks 157, nisbah apa maksud nisbah? Perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Baik, jadi cas ni maksudnya nisbah atau kadaran ni merupakan perbandingan. Dia membandingkan. Membandingkan. Ada dua benda, dua nilai, dua entiti, dua perkara, dia buat pembandingan. Itu namanya nisbah. Okay. Itu maksud dia dulu. Maksud. Okey, baik. Kita tengok kepada contoh. Okey, contohlah. Okey, apa lagi berkaitan dengan nisbah kedua? Okey, baik. Ini maksud. Okey, baik. Yang pertama ni maksud. Okey, yang kedua sebelum saya teruskan agenda yang keempat bagaimana tu. Okey, baik. Untuk nisbah dan juga kadaran ni dia ada cara tulis dia. Okey, cara tulis. Okey, bagaimana cara tulis dia? Kita nak tengok. Okey, untuk nisbah dan kadaran ni kita panggil nisbah dan kadaran ni. Untuk nisbah. Cara kita tulis dia dalam bentuk nombor. Okey, contoh dalam bentuk nombor. Kalau kamu tengok buku teks rujukan dia tulis 1 nisbah titik bertindih 3. Ini cara tulis dia. Cara tulis dia nisbah, kalau nombor, dalam bentuk nombor 1 nisbah 3. Kita baca 1 nisbah 3. Itu yang pertama. Boleh? Kita baca dia. Kita tak baca titik, kita baca nisbah. Okey, baik. Kalau dalam bentuk perkataan, kita akan tulis macam ni. Tengok 1/3. Kalau bentuk nombor, begini tulisnya. Kalau dalam bentuk perkataan, begini tulisnya.
Boleh beza. Boleh beza tu. Kalau nisbah, kalau aku dalam bentuk perkataan, 1 titik bertindih 3. Kalau perkataan kita tulis 1/3. Itu cara dia. Cara tulis dia. Boleh faham Okay, jadi paling penting kamu kena ingat perkataan ni. Ini selalu diguna pakai dalam soalan. Ni. Kepada. Kepada mesti merujuk kepada nisbah dan kadaran. Kalau kamu baca kepada, maknanya ada nombor kiri kanan dia, itu dia maksudnya nisbah dan kadaran. Okey, baik, itu pertama cara tulis. Yang kedua, yang seterusnya, tadi pertama maksud. Maksud ni, Casminda ni dalam maksud yang aku terangkan tentang maksud tadi. Ini maksud. Cara tulis, okey. Yang ketiga. Bentuk lain, cara penulisan lain, bentuk penulisan. Okey, kita nak tengok pada bentuk penulisan. Bentuk penulisan. Okey, untuk bentuk penulisan bagi nisbah dan kadaran, dia akan ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia mungkin tulis dalam bentuk macam ni. Tiga nisbah 5. Ataupun 3/5. Amirul boleh? Iqbal, Adli, Nafis, Syekh Fazil, Nur Asrin. 5 nisbah 3 nisbah 5 ataupun 3/5. Kita boleh tulis sini 3/5. Okey, itu bentuk penulisan yang pertama. Okey, bentuk penulisan yang kedua, dia juga boleh tulis dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahan. Okey, baik, dia boleh jadi 3/5. Ni macam ni. Tapi kita baca dia 3/5. Cuma bentuk dia. Cikgu nak terang kat sini adalah bentuk dia ni. Bentuk dia. Bentuk penulisan. Baik, setakat itu. Sesiapa yang ada masalah. Siapa yang tak faham? Setakat tu. Siapa tak faham lagi? Boleh bertanya sekarang. Nafis, okey? Faham? Faham. Iqbal? Okey, baik Okey, dia selesai tadi objektif yang ketiga di apakah. Okey, kita akan pergi kepada yang keempat. Ini bentuk-bentuk dia. Okey, yang keempat. Okey, untuk yang keempat ni, nisbah dan juga kadaran. Dia ada 3 jenis. Okey. Nisbah dan kadaran ni ada 3 jenis. Okey, jenis yang pertama. Okey, jenis yang pertama, kalau kamu tengok kepada yang atas ni, yang saya senaraikan ni, bagaimana tu? Okey, ada 3. Bahagian kepada bahagian, seluruh kepada bahagian, bahagian kepada seluruh. Apa maksud dia tu? Okey, tengok jenis yang pertama. Okey, jenis yang pertama ni, dia cakap tadi yang atas tadi kata, sebahagian kepada sebahagian. Okey, contohnya. Bola biru
ada 3 bola biru. Bola biru lah, bulat-bulat ni. Bola biru. Ada lagi satu jenis bola, warna dia warna merah kita buat. Warna merah. Ada berapa bilangan dia? Kejap lagi kita tengok. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sebahagian kepada sebahagian? Okey, kalau kamu perhatikan kat sini, ada berapa bola yang berwarna biru? Hafiz? 3, 3. Merah? 5. 5. Baik. Sekarang, Amirul, saudara Amirul. Amirul online, Amirul. Hello, Amirul. Online ke? Amirul? Okey, Amirul. Amirul dah bersuara. Okey, cuma tak nampak. Okey, Amirul. Ya. Okey, jadi untuk jenis yang pertama ni, sebahagian kepada sebahagian. Okey, sekarang ada 3, 5. Cikgu nak kamu sebut. Kamu sebutlah, tak boleh tulis kan? Sebut je. Okey, sebutkan dia punya nisbah. Bola biru kepada bola merah. Bola biru kepada bola merah. Okey, terima kasih. Okey, jadi Amirul bagi tahu tadi. Tak buat. Ya. Okey, baik. Jadi kita ambil contoh tadi 3. Jadi maknanya 3 kepada 5. Maknanya bahagian-bahagian ni maknanya yang ini bahagian merah. Ni ya. Ini bahagian merah. Bahagian biru. Yang ini bahagian merah. Maknanya sebahagian. Bahagian ni 3 bahagian biru kepada 5 bahagian merah. Itu maksud dia. Sebahagian kepada sebahagian. Dia asing-asing. Dia berasingan. Boleh ya? Jenis yang pertama. Boleh? Ini kalau kamu buat ini kamu mudah boleh buat. Okey, jadi cara kita boleh 3 kepada 5. Okey, ini dalam bentuk perkataan kan? Ni dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk perkataan. Ni. Okey, kita nak tulis. Okey, 3 kepada 5 kita boleh tulis dalam bentuk nombor. Macam mana? Okey. 3 kepada tu kita tukar pada titik bertindih 5. Begitu. Boleh? Okey, baik. Bentuk satu lagi. Dia boleh juga dalam berupa bentuk pecahan. Kita panggil dia bentuk pecahan. Jadi macam mana? 3 per 5. Okey, baik. Boleh ya? Jadi dia ada 3 wajah. Dalam jenis, jenis pertama bahagian kepada bahagian. Biru dengan merah dia tak campur. Dia asing. Okey, dia asing. Itu maksudnya bahagian demi bahagian. Ini bahagian biru, itu bahagian merah. Okey, jadi cikgu nak kamu faham cara penulisan dia ni. Ni, cara penulisan dia ni. Begini, 3 pada 5. Kalau bentuk nombor, simbol, 3 kepada 5. Kita baca 3 pada 5. Ni 3 kepada 5 dalam bentuk pecahan. Okey, jelas? Boleh? Boleh. Okey, itu jenis yang pertama. Baik. Jenis yang kedua. Okey, jenis yang kedua. Sebahagian kepada seluruh. Bagaimana pula seluruh? Macam mana? Kita ambil contoh yang sama. Ambil contoh yang sama tadi. Biru ada 3. Merah ada 5. Okey, sekarang kita tengok jenis yang kedua. Sebahagian kepada biru. Okey, baik. Tadi kat sini kena perhatikan. Okey, contoh yang pertama kita bagi. Sebahagian
biru kepada seluruh bola. Macam mana kita nak buat? Bahagian biru kepada seluruh bola. Boleh? Bola sini. Bola. Sebahagian. Macam mana nak buat? Chef Fazil ada, Chef Fazil. Okey Nafis. Macam mana nak buat Nafis? Sebahagian bola biru kepada seluruh bola. Macam mana bentuk dia? Sebahagian bola biru kepada seluruh bahagian. Ada idea? Adli Adam. Adli Adam ada? Nak buat macam mana ni? Baca. Sebahagian bola biru kepada seluruh bola. Kita pergi kepada jenis yang kedua ni sekarang ni. Tadi jenis satu, jenis yang kedua. Macam mana? Okay, kamu tengok dulu sebahagian bola biru. Berapa bola biru ada, Nafis? 3. Okey, 3. Maka kita tengok di situ sebahagian. Kan biru dan merah ni adalah bola. Dua-dua ni jenisnya adalah jenis bola. Bendanya bola. Okey, kalau bola biru tu kamu perhati kat sini ada 3 je. Okey, 3 dah. Okey, beres. Okey, baik. Seluruh bola. Bilangan tadi biru 3. Kalau seluruh bola berapa bilangan dia? Nafis, berapa seluruh bola? 8. 8. Yes, 8. Okey, jadi di sebahagian bola biru ni kita tengok tadi ada 3. 3 bola biru kepada seluruh bola. Kalau seluruh bola, maksud seluruh bola ni, kamu kena cari seluruh bola ni. Semua termasuk dengan biru dan merah. Ini maknanya seluruh. Seluruh. Jadi seluruh bola bilangannya adalah 8. Bilangannya adalah 8. Jadi, cara kita tulisnya, yang pertama bentuk tadi, 3 kepada 8. Itu pertama. Yang kedua, kita boleh tulis 3 titik betina. Ini kita panggil nisbah. 3 kepada 8. Bentuk macam ni. Dan juga yang bentuk ketiga, kita juga boleh tulis 3/8. Ini maksud sebahagian kepada seluruh. Baik. Dalam ramai-ramai ni, siapa yang belum faham? Boleh tanya sekarang. Kita ada lagi satu. Dia ada? Boleh ya? Okey, baik. Kalau senyap tu maksudnya faham dah tu. Ataupun tidur. Okey, baiklah. Yang ketiga, jenis yang ketiga. Okey, kita akan pergi apakah yang ketiga. Okey, yang ketiga tadi kalau kamu perhatikan, cikgu dah bagi tahu tadi. Iaitu seluruh kepada bahagian. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga tadi. Seluruh kepada bahagian. Ataupun sebahagian. Kita nak tengok. Okey, contoh yang sama. Bentuk cikgu guna masih lagi guna objek bola. Warna sama. Bilangan sama. Supaya kamu faham. Okey, baik. Masih lagi bentuk bola. Tiga bola biru
5 bola merah. Ya, objek sama, bilangan pun sama. Cuma bentuk nisbah tu yang berbeza. Okey, 3, masih lagi 3, 5. Baik, sekarang seluruh bola, maaf. Seluruh bola kepada bahagian bola merah. Okey, baik. Iqbal ada Iqbal? Iqbal? Nur Asrin? Nur Asrin? Syekh? Oh, Syekh. Adli? Oh, ada Asrin. Nur Asrin ni siapa ya? Koran Syamil, cikgu. Tulis nama kamu sebenar dekat ruang chat. Okey, baik. Nur Asrin. Faris Syami. Okey, baik. Syami. Okey, Syami, tengok sekarang pada di paparan skrin tu, seluruh bola kepada bahagian bola merah. Kita sekarang masuk kepada bentuk yang ketiga. Seluruh kepada bahagian. Okey, sekarang cikgu nak Corin. Okey, Corin. Corin sebutkan dia punya nisbah dan kadaran bagi soalan ni. Seluruh bola kepada bahagian bola merah. Macam mana nak buat ni? Jadi tadi saya tak faham sebab tadi dah toilet. Tak boleh sangkut je. Selamat. Okey, baik. Nafis. Seluruh bola kepada bola merah. 8/5. 8/5. Okey, baik. Terima kasih Nafis. Betul. Okey, jadi kat sini kamu tengok ni seluruh bola masih lagi 8 Ni, seluruh. Sekali lagi, ini semua kita katakan sebagai seluruh. Maknanya seluruh semua. Semua bola ada 8. Ada 8. Jadi 8 kepada bahagian bola merah. Bola merah kita perhatikan ada 5. Jadi 8 kepada 5. Tadi kita pakai biru. Okey, baik. Jadi 8 kepada 5 ni kita boleh tulis dalam 3 bentuk. Okey, pertama dalam bentuk 8 nisbah ataupun kadaran ataupun kepada 8 kepada 5. 8 kepada 5. 8 dulu baru 5. 8 kepada 5. Yang kedua, bentuk yang kedua kita boleh tulis dalam bentuk perkataan tadi. 8 kepada 5. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita boleh tulis 8/5. Jadi ada 3 bentuk. Baik. Okeylah. Setakat ni, boleh ikut? Can you follow? Corin, okey Corin? Okey, cikgu. Okey. Okey ya. Nafis ada ya. Jadi kita selesai untuk yang berapa tadi? Yang keempat ni. Ni yang keempat. Bagaimana? Itu selesai dah. Bahagian kepada bahagian. Seluruh kepada bahagian. Bahagian kepada seluruh. Dah selesai dah. Sebab tu cikgu cakap, walaupun kamu nampak 7, tapi bendanya sekejap saja. Bendanya pendek-pendek saja. Anak-anak nak habis dah. Nak pergi kepada yang kelima, iaitu contoh penyelesaian. Okey. Beres? Beres Okey, untuk yang kelima kan, kita pergi kepada contoh penyelesaian. Cikgu nak kamu merujuk buku teks. Buku teks. Okey. Muka surat 158. Boleh pergi 158?
Okey. Muka surat 158. Okey, dah sedia dah? Ya. Okey, baik. Jadi kita tengok pada latih diri yang pertama, 1A. Di gambar tu adanya objek. Apakah objek je? Kereta. Okey, mainan. kereta. Okey, kereta. Objeknya kereta. Ciri-cirinya adalah objek kereta yang bercirikan warna kan? Ciri apa? Ciri dia, ciri situ di warna. Iaitu warna kuning dan juga warna merah. Baik, sekarang kita tengok kepada 1A. 1A1. Okey, baik. Kereta kuning kepada kereta merah. Okey, jawapan dia apa? 5, 6. 5, 6. Kamu kena sebut ni. Okey, baik. Gini, kamu kena sebut macam ni. Disebabkan kamu tak boleh tulis, kamu boleh sebutkan. Okey, kalau sebut 5 kepada 6. Kamu tukar kan? Kamu tukar ya. Kan kereta kuning tu kan kamu bilang adanya 5. Kereta merah kamu bilang adanya 6. Kamu tukar aja. Kereta merah tu tukar bentuk nombor. Jadi dia akan jadi kuning 5. Ya. Kuning 5 kepada. Kepada tu kamu jangan ubah. Sebut je gitu. 5 kepada 6 kan? Okey. Ini bentuk pertama. Dia boleh juga, nanti kamu boleh juga tulis 5 kepada 6. Boleh juga kamu tulis 5/6. Boleh? Boleh. Faham? Faham. Baik, sekarang saya nak tanya. Ini jenis apa ni? Kan dia ada 3 jenis kan? Ini jenis yang mana satu ni? Pertama ke, kedua ke, atau ketiga? Pertama. Apa itu? Pertama. Apa itu? Apa itu? Kereta kuning kepada kereta merah. Okey, betul. Saya nak tanya bahagian apa ni, jenis dia? Jenis apa? Ni kan kita ada jenis tadi. Ni, jenis ni. Mana satu jenis dia? Mana satu? Bahagian kepada Apa jenis dia? Sebahagian kepada sebahagian. Ada dia asing kan? Dia berasingan kan? Dia berasingan. Itu maknanya bahagian kepada bahagian. Ataupun kita nama demi bahagian. Bahagian demi bahagian. Jadi kita panggil bahagian. Jenis dia. Jenis. Bahagian kepada bahagian. Sebab dia asing-asing. Merah-merah, kuning-kuning, merah-merah. Dia tak campur. Okey, baik. Contoh yang kedua. Okey, nombor 2 apa dia? Amirul. Pak Azbadul. Okey, Karin. Okey, jawapan dia. A2. yang 2. I2, betul. A2. 6 kepada 5. Okey, betul. 6 kepada 5. 5. Jadi kamu tulis. Disebabkan kamu tak boleh tulis, kamu boleh sebut. Tapi cara betul yang sebutnya adalah 6 kepada 5. Ini juga boleh ditulis dalam bentuk 6 nisbah ataupun nisbah kepada 5 begitu, ataupun 6/5. Boleh? Boleh. Mudah kan? Mudah. Okey, baik. Jadi jenis macam mana jenisnya? Jenis macam mana ni? Adli Adam ada? Adli Adam? Adli Adam? Tak respon? Amir ada. Okey. Okey, Adli Adam. Okey, jenis yang mana ni pula ni? Soalan nombor 2 ni. Jenisnya jenis yang macam mana? Ada 3 tadi. Bahagian-bahagian. Seluruh bahagian. Bahagian seluruh. Yang mana satu? Ada satu. Okey, baik. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Corin buka mikrofon nak jawab. Okey, Nafis.
Okey Nafis, apakah jenisnya? Bahagian kepada bahagian. Ya, masih lagi sama iaitu bahagian kepada bahagian. Sebab dia berada berasingan. Dia tak campur ya, dia tak seluruh. Jadi dia masih lagi asing-asing, itulah bahagian kepada bahagian. Okey baik, yang ketiga. Yang ketiga siapa pula? Nafi dah jawab dah kan? Nafi dah jawab. Syekh Fazil. Corin dah jawab. Syekh Fazil dah di udara. Syekh Fazil. Syekh Fazil ada tu? Hello Syekh Fazil. Where are you? Are you sleeping? Are you eating? Are you bathing? Hello Syekh. Iqbal Hakim ada? Iqbal Hakim. Adli. Okey baiklah, yang ketiga. Okeylah. Tadi Corin dah jawab. Okey, sekarang Nafis. Okey Nafis. Yang ketiga. 5 kepada 11. Betul. 5 kepada 11. Okey. Corin, betul tak jawapan awak Corin? 5 pada 11. Betul. Betul lah? Okey. 5 kepada 11 atau kita awal saya tulis. Nak bagi bezakan warna. Okey, 5 kepada 11 atau kita boleh tulis juga kepada 5 kepada 11 dalam bentuk simbol. Atau kita boleh tulis dalam bentuk pecahan 5/11. Baik, persoalannya, apakah jenisnya? Siapa boleh tahu apakah jenisnya? Apa jenis dia? Sama ada Nafi ataupun Syamil. Apakah jenisnya? Yang lain-lain mana yang lain? Tak respon. Apa dia? Apa jenis dia? Ada 3 tadi. Bahagian-bahagian, seluruh kepada bahagian. Seluruh kepada bahagian. Okey, seluruh kepada bahagian. Betul ke? Yang mana dulu datang tengok? Seluruh bahagian ke bahagian seluruh? Bahagian ke seluruh. Okey, bahagian kepada seluruh. Bahagian kepada seluruh. Kenapa bahagian seluruh? Sebab kat sini kan 5 ni kan. Kalau kau perhatikan tu 5 untuk kereta kuning kan. Tu kena tulis. Baik, kalau 11 ni adalah jumlah kereta. Seluruh kereta. Ada 11 buah kereta. Sebab itulah tulis bahagian kepada seluruh. Baik. Faham? Understand? Boleh? Okey Nafis, okey. Iqbal Hakim, okey. Adli Adam, Amirul, Syekh Fazil, okey. Corin. Okey. Tak apa, nanti dia orang boleh tengok rakaman ya. Jangan bimbang, ada rakaman nanti. Nanti saya uploadkan di YouTube nanti rakaman ni. Okey baik. Seterusnya okey B. Okey, kita pergi ada B. Okey B. Okey jawapan apa B? 7 kepada 4. Okey 7 kepada B. Yang pertama nombor 1. 7 kepada 4. Boleh Nafis? Betul lah 7/4? Betul. Okey ya. Okey 7 kepada 4 ataupun kita boleh tulis 7/4 atau kita tulis 7/4. Okey, apa jenisnya? Jenisnya apa? Bahagian kepada bahagian. Bahagian kepada bahagian, betul. Bahagian kepada bahagian. Okey, baik. Yang kedua. Tadi Corin kan? Okey, Nafis. Apa yang jawapan yang kedua? 4 kepada 11. Okey, baik. 4 kepada
11. 4 titik bertindih 11 ataupun 4 per 11. Jenisnya apa? Bahagian kepada seluruh. Okey, jenisnya adalah bahagian. Kenapa bahagian? Sebab 4 itu merujuk kepada bunga beraya putih. Kepada seluruh. Seluruh maknanya seluruh bunga raya. Tak kisahlah bunga tu warna apa. Yang penting objek tu adalah bunga raya. Dia tidak agih-agihkan. Dia tak bandingkan. Dia tak buat pembandingan. Bandingnya adalah merah dengan putih. Bunga raya tu bandingan. Kita nak buat bandingan. Okey, baik. Dan yang terakhir. Apa dia yang terakhir? Syamil. Sekejap, sebelum Syamil jawab kita tengok. 11 Apa? kepada 7. 11 Okey, kepada baik. 7. 11 kepada 7. 11 kepada 7. Kenapa 7? Sebab dia tengok kepada bunga raya oren. Kita boleh tulis 11 titik bertindih ataupun 11 kepada 7. Bentuk macam tu boleh. Ataupun 11 per 7. Ada 3 wajah yang dia boleh ditulis. Jadi jenisnya apa? Bahagian kepada bagi. Jenisnya apa? Seluruh kepada bahagian. Seluruh kepada bahagian. Sebab 11 ni tadi adalah seluruh bunga raya. Jadi 7 ni apa? Bunga raya oren. Jadi seluruh kepada bahagian. Okey, kalau faham, up thumb sikit. Tunjuk jari. Nafis nampak lah, yang lain tak nampak. Okey, baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, baik, kita terusnya latihan yang kedua. Okey, latihan 2A. Okey, sedia dah 2A. Okey, baik, tunggu 2A. Okey, dia bagi gambar, awak kena tengok. Saya tak akan cerita ke pasal gambar sebab awak dah nampak gambar. Okey, sekarang kita pergi soalan A. Okey, A. Isi padu cat hijau kepada jumlah isi padu cat. Okey, sekarang saya nak tanya awak. Apakah dia punya nisbah dan kadarannya? Sebut je sebab tak boleh tulis. 5 lagi. 2A. Muka surat sama 158 tapi soalan nombor 2A. Soalan dia isi padu cat hijau kepada isi padu cat. Objeknya adalah cat. Objek dia cat. Dia punya bahagiannya ada cat warna sekian, ada cat warna sekian. Itu dia punya bahagian. Yang terasing, yang terpisah. Cat warna apa tu? Hijau, cat warna biru. Kalau perhatikan dia kan. Okey, sekarang dia nak cari nisbah isi padu. Isi padu. Tadi kita tengok tadi kereta tadi bilangan kan. Kita bilang itu bilangan. Sekarang dia ubah sikit, up sikit. Isi padu. Okey, apa bentuk dia? Sebut. Sebut. Sekarang dia awak tak nampak bilangan ni, ada satu 10 je. Tadi kita cerita bilangan, sekarang dia ubah sikit. Dia guna isi padu. Okey, apa dia? Tengok isi padu yang pertama. Isi padu cat hijau berapa? Nafis, isi padu. Ya. Ya, sila. Sila Corin. Warna hijau, cat isi padu yang berapa? Ada tulis kat situ. 5 liter. Ada tulis kat situ, kat gambar tu ada. 5 liter. 5 liter? Biru. Oh, sorry. Oh, hijau. Okey, hijau. Hijau 5. Okey, 5. Okey, 5. 5. 5 ya, 5 ni warna hijau. Saya warna pen warna hijau tu. Warna hijau tu 5 liter. Dia pakai liter kan? Kepada okey. Kalau sikit. Okey, jadi jumlah isi padu berapa? Jumlah isi padu cat. Dia ubah sikit je. Tadi kita baca seluruh kan. Sekarang dia pakai jumlah. Maksud dia sama je. Operasi yang sama itu guna pakai.
Jadi jumlah isi padu apa? Nafis, jumlah isi padu apa? 13. Corin, jumlah isi padu apa? Tak pula ada. 14. Hmm? 14. 11. 14. 14. Okey, baik. Kita tengok mana satu ni? 13 ke 14? Okey, baik. Jadi 5 liter, dia nak tadi 5 liter. Dia cakap cat warna hijau. Cat hijau. Kepada dia nak jumlah cat ataupun jumlah cat. Jumlah cat. Jumlah isi padu, sorry. Ini isi padu. Okey, maksud isi padu ni kamu kena tambah jumlah cat. Okey, kamu perhatikan cat dia ada 2. Hijau 5. Biru apa? 13 tu. 13. Biru 8 kan? Jadi dia jumlah. Kamu kena tambahkan. Ini yang warna seluruh. Okey, berapa? 8, 5, 8, 13. Jadi jumlah cat yang sini adalah 13 liter. Itu yang dikatakan jumlah. Okey, boleh ikut? Boleh ikut? Boleh. Cuma bezanya sini dia pakai isi padu. Okey, baik. Jadi untuk penulisan nisbah dan kadaran, kalau kita perhati kat sini dia ada unit kan? Ni liter, sini liter kan? Jadi untuk nisbah dan kadaran, kalau kita tulis, kita tak perlu meletakkan unit. Kita tak perlu letak unit. Tak boleh, tak payah letak unit. Kita terus kepada 5 kepada 13. Boleh? Unit tu kita buangkan. Dalam penulisan nisbah kadaran, unit kita tak pakai, kita buang saja. Kita buang. Kita abaikan dulu. Okey, 5 kepada 3 ataupun 5.13 atau 5/13. Soalan yang kedua, cikgu, apakah jenisnya? TikTok. Apa jenis dia? Amirul ada, Iqbal, Adli, Syekh. Okey, apa dia punya bentuknya? Nafis, apa bentuk Nafis? Boleh. Kak Corin pun boleh. Apa bentuk dia? Mana satu bentuk dia ni? Kebahagiaan kepada seluruh. Kepada bentuk. Seluruh. Sebab kita cari tadi kan. Kita cari seluruh ataupun semua tu. Cikgu perasan dah kamu dah mula nak orang kata nak faham, mula nak faham. Tadi mudah sebab kita ada bilangan. Sekarang ni dia upgrade sikit kepada isi padu. Bendanya sama, konsep sama, asas dia sama, cuma bezanya bentuk je. Ini isi padu. Okey, baik, tengok yang B pula. Kamu dah boleh buat 2A, 2B, insya-Allah kamu boleh buat. Okey, B, kita test pada B. Okey, B macam mana B? Jawapan? 13 kepada 8. 13 kepada 8. Karim, betul tak jawapan kamu? Jawapan Hafiz. 13 kepada 8, betul tak? Betul. Sebab 13 ni dia cakap jumlah isi padu cat. Dan tadi kita kira dah kan tadi kan? Kita dah kira jumlahnya adalah 13. Tengok ni. 13 kepada 8. Okey. Jadi 8 ni maksud dia apa? 8 cat ni isi padu biru. Okey. Sebetulnya 13 titik bertindih 8
ataupun 13/8. Dah faham dah tu? Okey, baik. Kita pergi yang ketiga. Okey, 3. Okey, 3A. Boleh. Apa jawapan dia? Kita bagi jawapan je ni. 4/5. Okey, 4/5. Sebab dia nak bulat dengan segitiga kuning kan. Jadi 4/5. Okey, B. 4/7. Apa dia? 4/7. Mana ada? 7. 4/7. Ya ke? Berapa kotak merah? 4/5. B. Bola. Bukan C, bola. Kan ada A, B. B. 7/4. Okey, 7/4. Okey, C. 4/7. Syamil betul tak jawapan tu? Nafis tu, 4/7. Okey, 4/7 betul. Okey, D. Apa D? Korin nak kira, Korin? D. B. D, donkey. Sekarang soalan donkey. 7. Okey, 7. 54. 7 kepada? 54. 54 semua. Semua 54 sekali. Semua bentuk berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa? 7/17. 7/17. Boleh, Korin? Boleh. Korin? Sebab dia nak semua bentuk. Dia bukan nak bahagian-bahagian. Dia nak semua, seluruh. Okey, baik. E. Bulat kepada jumlah bentuk. Berapa? 4/17. 4/17. Betul. Dan yang terakhir F. Keseluruhan bentuk kepada segitiga. Korin. Iqbal ada, Amirul ada. Kalau ada bersuara. Adli Adam ada, Syekh Fazil ada bersuara. Okey, berapa F? 25. Berapa kami? 25. Mula tak jelas. 25. 25? Kira betul-betul. Keseluruhan bentuk. 5. Keseluruhan bentuk apa? Berapa keseluruhan bentuk? 17 kan? F. 17. Keseluruhan kan dia 17. Betul kan? 2, 4, 6. Tadi kan kita jawab dah semua bentuk. 17/5. 17 kan. Segitiga tu ada 5 saja. Okey, sekarang kita nak tengok jenis dia. Kita nak tengok jenis dia. Baik. Okey, untuk soalan yang A ni, jenisnya macam mana? Ada 3 tadi. Yang mana satu? Korin? Apa jawapan dia A? Apa jenis dia? Jenis. Nafis, apa jenis dia Nafis? Yang lain pun boleh jawab. Bahagian kepada bahagian. Bahagian kepada bahagian, betul. Okey, 2. Bahagian kepada bahagian. Sama juga, bahagian kepada bahagian. Okey, Korin apa Korin? Korin yang ketiga, yang C. Apa jenis dia? Keseluruhan C. kepada bahagian. Bahagian-bahagian. C. Bahagian kepada bahagian. Okey. D. Bahagian kepada seluruh. Bahagian kepada seluruh. Sebab dia cari seluruh jumlah kan. E. Bahagian kepada seluruh. Bahagian kepada seluruh juga.
Dan yang terakhir sekali Corin. Corin jawab, Corin. Bahagian kepada keseluruhan. Salah Corin. Tengok. FF. Seluruh. Kepada bahagian. Sebab dia kata jumlah dia kan. Seluruh kepada bahagian. Itulah dia punya jenisnya. Kamu kena faham tengok sini. Ini bahagian-bahagian. Kalau kamu tengok kat sini. Tiba-tiba sini 17. Ini bahagian. Ini 17 ni jumlah. Dia terbalik. Ada 3 jenis je. Tak lari jauh dia. Ada 3 je. Okey, baiklah. Boleh Okey, kita ada 3 minit. Okey, 3 minit yang terakhir ni kita cikgu nak bagi contoh penyelesaian. Contoh penyelesaian. Okey, contoh penyelesaian. Kamu dah belajar ni tadi kamu dah belajar semua bentuk-bentuk itu, dah tahu dah macam mana nak buat nisbah, macam mana nak tulis. Okey, cikgu ambil satu soalan muka surat 162. Okey, cikgu nak tengok yang masalah, penyelesaian masalah. Okey, cikgu ambil soalan mudah. Okey, muka surat 162 Mahir Minda. Muka surat 162 Mahir Minda. Okey, kamu boleh rujuk kat situ. Cikgu akan terangkan saja untuk pendedahan kamu. Ada baki masa lagi dalam 3 minit ni. Okey, tengok soalan nombor 3B. Soalan 3B. Okey, nombor 3B. Okey, kamu perhati kat situ dia ada segitiga. Kan? Ada segitiga kan? 192 cikgu. Muka surat 162. Muka surat 162. Tajuk dia Mahir Minda. 3B. Soalan 3B. Okey. 3B. 3B Okey, baik. Okey, ada segitiga situ kan? Betul tak? Segitiga. Okey, segitiga ni dia tandakan dengan ada tanda situ A. Ada berapa segitiga tu? Ada 2 segitiga kan? Okey. Jumpa tak muka surat tu? Jumpa? Nafis jumpa? Hirul, Iqbal, Adli, Syekh Fazil jumpa? Okey, baik. Kita terus Okey, jadi kat situ dia ada tanda dengan huruf A. A, bucu A. Dia ada bucu C, bucu E. Dia ada B. Dia ada D. Kemudian dia beri kat situ ada panjang AB. Panjang AB ni 3 cm. Okey, Z. Ni Z dia tak tahu. BD ni panjang dia Z. Tak tahu Z, tak tahu apa, okey? Okey, jadi rajah menunjukkan bentuk gabungan 2 buah segitiga. Okey, ada 2 segitiga kat situ. Kalau reklah senang, ada 2 segitiga untuk kamu mudah faham. Satu segitiga yang hijau ni. Satu lagi segitiga yang berwarna biru ni. Ni ada 2 segitiga yang bergabung. Ada 2 segitiga. Okey, baik. Nisbah panjang sisi AB. Okey, dia bagi tahu kat situ sisi AB. AB. Sisi AB AB kepada AD. Kepada AD. Dia bagi tahu kat situ. Kepada AD. Kalau kamu tengok gambar tu, yang mana AB kat sini kan ni. AB maknanya 3 kepada berapa AD? AD apa? Apa AD? AD berapa AD? AD lah, BD. Oh, dia bagi 8. Okey, 8. Dia bagi tahu dia AD tu 8 kan? Okey, dia nak cari Z. Berapa panjang Z? Okey. 3. 3. Okey, kita simpan jawapan tu. 3. Kau dia cakap 3. Nafis apa? Tak tahu lagi. Okey, baik. Perhatikan kat situ. Kalau kamu perhatikan 3 kepada 8. Ni maknanya
bahagian kepada seluruh, betul tak? Bahagian kepada seluruh, betul tak? Jenis dia ni, jenis ni. Okey, jenis sebab dia cakap AD, AB, AB. Okey, baik. Kalau berarti kata AB 3, tadi 3, AD adalah 8. Jelas itu Soalan kita BD. Apa itu BD? Tiga kepada D, AB, BD, Z. Tak tahu. Ni tak tahu. Dia nak cari ni. Dia nak cari panjang Z ni berapa. Baik, dia nak cari ni adalah bahagian demi bahagian. Nama? Sekejap lagi. Habis nak habis dah. Okey, jadi soalan yang kita nak jawab dia, kita nak cari yang sini. Ni nak cari yang ni. Bagaimana kita nak buat? Tolak. Dapat idea. Kamu dapat idea dah. Kamu dah dapat idea. Kamu dah boleh pembandingan. Macam mana dapat 5? Okey. Okey, kalau kamu perhatikan sini AD ni tadi kan dia cakap 3 tambah Z kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi bagaimana 3 tambah Z sama dengan 8? Jadi apa kat sini? 3 tambah 8. 3 tolak 8. 3 tambah apa jadi 8? Tambah 3. 3 tambah apa jadi 8? Tambah 5. Tambah 5. Tambah 5. Jadi Z sama dengan 8 tolak 3 sama dengan 5. Jadi Z sama dengan 5. Okey, boleh? Itulah dulu pendedahan untuk kamu. Nanti untuk penyelesaian masalah ni kita akan buat lain kali lah insya-Allah. Okey, baik. Jadi tamat okey 9:33. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada pagi ini dalam sesi PDPR Matematik tahun 6. Dan untuk makluman kamu PDPR ini, Google Meet ini disedang dirakam. Okey, cikgu dah rakam yang ini nanti untuk mudahkan kamu buat rujukan nanti di kemudian hari. Jadi cikgu mohon sebelum akhirnya kita tangguh dulu majlis kita ilmu ini pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Jadi sebelum kamu bersurai, kita nak ambil gambar sedikit. Kita nak buat promosi dekat kawan-kawan kamu tu. Boleh? Boleh tak? Nota ni nanti cikgu share dalam grup WhatsApp nanti. Dah siap nanti, cikgu sharekan dalam WhatsApp. Baru ada si Mirul ni. Aduh Mirul. Tidur ke tadi Mirul? Cikgu panggil nama awak Mirul tak timbul-timbul. Okey, baik, sekejap Sekejap cikgu nak buat nak ambil gambar. Boleh buka kamera masing-masing. Sekejap je. Okay, ready? Semula. Sekejap. Sekali lagi. Last. Tersilap. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Okay, minggu depan cuti sekolah tau. Tak tahu Tak tahu Belum. Minggu depan cuti lah. InsyaAllah minggu depan cuti. Okay, tak apalah. Nanti, duduk cuti pun kita boleh buat kelas. Kan, kau duduk saja je rumah tu. Tengok dah berisi semua. Syamil dah gemuk-gemuk. Nafi pun dah gemuk-gemuk. Kalau Miro lagi lah. Okay, baik
Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Nanti cikgu bagi. Okey, sebelum bersurai, dalam grup WhatsApp cikgu dah bagi tugasan ya. Tolong jawab tugasan tu. Guna Google Classroom tau. Korang kena masuk dalam Google Classroom, jawab dalam tu tau. Bukan setakat GM ni saja. Jawab. Hantar. Okey. Boleh ya? Syamil, Nafis, Mirul, Iqbal, Adli. Boleh. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bye-bye. Boleh. Aduh. Bye.